teruskan menonton di TV Indonesia. Segalanya bermula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, kita bertemu di Pentas Bicara. Sebelum ini selama 4 minggu berturut-turut Pentas Bicara telah mengambil pendekatan menggasak menteri-menteri, bertanya soalan kepada mereka yang berotoriti besar untuk bertanya soalan-soalan, khususnya soalan-soalan rakyat. Untuk minggu ini para penonton, we take a little bit of break. Kita mengambil sedikit pendekatan untuk mengurangkan cakaran minda, tetapi menambahkan info-info terbaru, khususnya membabitkan dunia sosial, dunia masyarakat. Para penonton yang saya hormati sekalian, di antara perkara yang popular di kalangan masyarakat adalah soal keuangan. Dan bila bercakap soal keuangan, ramai yang mengaitkan dengan perniagaan. Dan seringkali apabila berbicara soal perniagaan, ramai yang cuba dan mengaitkan dengan apa dikatakan sebagai hadis, iaitu tis'atul a'syar rizqi minat tijarah ataupun fit tijarah. 9/10 daripada rezeki datang dari perniagaan. Para penonton, ini adalah teguran buat saya dan juga para penonton sekalian, itu ini sebenarnya adalah hadis yang dhaif kerana ia tidak dinyatakan oleh mana-mana kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim maupun kitab-kitab sunan maupun musnad-musnad yang lain. Namun demikian, hadis ini ada juga ayat-ayat Quran dan juga hadis berkaitan tidak bercanggah yang mana menyatakan bahawa adanya kepentingan berniaga. Justru Al-Imam Ibn Hajar sebagai contoh mengatakan bahawa hadis sahih, hadis dhaif ada kalanya boleh digunakan dengan syarat. Pertama, dia tidak bercanggah dengan mana-mana Quran dan juga hadis. Yang kedua, dia tidak mengaitkan benda yang besar seperti akidah. Dan yang ketiga, kita jangan kaitkan dengan Nabi SAW. Maknanya perniagaan itu penting. Kita boleh kata 9/10 adalah daripada punca rezeki. Cuma yang penting jangan kita kaitkan dengan hadis. Dan di antara cara orang mengimarahkan perniagaan adalah melalui sistem koperasi. Para penonton, adakah koperasi ini hanya untuk perniagaan semata-mata? Dan apa pula peranan koperasi kepada pembangunan negara? Dan bagaimana masyarakat Marhain boleh mendapat faedah daripada koperasi? Hari ini kita akan membincangkan tentang masyarakat berkoperasi bersama tetamu kita jemput. Pertama sekali saya perkenalkan, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Haji Bahrom, Presiden Angkasa. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Di ujung sana saya perkenalkan Datuk Haji Abdul Fattah Haji Abdullah Timpalan, Presiden Angkasa. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Nama tadi di Pentas Bicara? Ya. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Baik, para penonton yang hormati sekalian, saya nak sebelum kita berbicara soal yang serius, soal yang lebih mendalam, mungkin ada setengah penonton tertanya-tanya, koperasi itu apa dia? Apa itu koperasi terlebih dahulu? Datuk mungkin boleh terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koperasi merupakan satu sektor daripada sektor ekonomi negara. Sektor awam, sektor swasta dan sektor koperasi. Arti satu sektor yang tersendiri yang berjalan prinsip dan dasar dan etika yang sendiri. Dia merupakan satu sosio-ekonomi yang menggabungkan aktiviti sosial dan juga aktiviti ekonomi. Dengan kata lain, koperasi iktiraf oleh dunia sebagai satu jangka untuk membangunkan gerakan ekonomi bagi negara berkenaan. Jadi oleh itu negara kita tidak terlepas dari pelibatan penumbuhan koperasi dan juga berjalan aktiviti koperasi di negara kita itu dalam mula pada tahun 1920. Dan bila Datuk menyebut soal sudah lama koperasi wujud di negara kita, bilangan, dan saya nak berkongsi sedikit di mana idea koperasi mula diperkenalkan oleh Sir Arthur Young di negeri Tanah Melayu seawal tahun 1907. Dan ketika itu secara rasmi gerakan koperasi Indonesia bermula dengan terdaftarnya Koperasi Kredit Syarikat Bekerjasama Sama Jimat Cermat dan pinjaman wang pekerja-pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad. Cukup lama, dan koperasi pertama didaftarkan pada 21 Julai 1922. Boleh Datuk kongsikan sedikit lagi tentang dua jelmaan penting dalam sejarah koperasi? Sebenarnya bermula koperasi di negara kita pada tahun 1922. Itu koperasi jimat cermat dan pinjam meminjam, pekerja-pekerja telefon dan telekom. Itu bagi kawasan bandar. Bagi kawasan luar bandar, iaitu koperasi jimat cermat pinjam meminjam jimat cermat Tebuk Haji Musa, Parit Bunta di negeri Perak. Itu bagi kawasan luar bandar. Dua-dua buah koperasi ini merupakan koperasi yang terawal negara kita pada tahun 1922. Dan selepas itu timbullah beberapa buah koperasi yang lain hingga hari ini jumlahnya begitu besar, hingga sampai 10,200 buah koperasi. Itu dia sedikit sejarah
Baik, Datuk Fatah, bilangan koperasi terus meningkat tu daripada setahun ke setahun. Bermula dengan hanya 9 buah syarikat bekerja yang saya sebut tadi bersama-sama Jimat Cermat dan Pinjam Meminjam tahun 2022, dan bilangan koperasi itu meningkat sampai kepada 7,215 pada tahun 2009. Boleh Datuk kongsikan lagi perkembangan angkasa khususnya yang ada kaitan dengan koperasi yang kita sedang bincangkan pada malam ini? Ya, seperti mana yang disebutkan oleh Profesor Datuk tadi, perkembangan pasti mula pada tahun 2022, dan kalau kita tengok sekarang ni jumlah koperasi lebih daripada 10,000. Ini 10,200 buah sekarang. Dan saya percaya bertambah kerana dasar kerajaan melalui Suruhanjaya Koperasi telah menetapkan sasaran pada tahun 2020. Kerajaan mensasarkan kita telah wujudkan 16,000 buah koperasi. Bukan sahaja pertambahan dari segi jumlah koperasi, tapi ahli koperasi juga meningkat. Yang sekarang kita lihat mengikut statistik resmi yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi, terdapat sekarang ni ahli yang berdaftar sebagai ahli koperasi kira-kira 7 juta 28,000 orang. Itu statistik resmi. Kita selalu menggunakan angka kira-kira hampir 1/4 jumlah komposisi 8 juta maksudnya penduduk Indonesia menjadi ahli koperasi. Dan dari segi itu kita lihat jumlah saham, iaitu sumbangan daripada yuran yang ahli-ahli yang menjadi ahli koperasi kita juga telah meningkat. Sekarang ni ada kira-kira 11 bilion. Dan aset koperasi dia sekarang ada 100 bilion lebih. Dan perolehan tahun 2012 banyak 31 bilion lebih. Jadi itu dia sumbangan sektor koperasi yang Datuk Prof tadi sebut sebagai sektor pembangunan ekonomi negara. Jadi kita tengok bukan sahaja dari segi keahlian koperasi, tetapi dari segi aset dan juga perolehan turnover koperasi cukup besar. Dan saya yakin sasaran kerajaan untuk memastikan sektor koperasi menyumbang 5% pada kredit negara pada tahun ini akan tercapai pada 2013, dan pada 2020 kerajaan mensasarkan banyak 10% pada kredit negara. Ini kerjasama di antara agensi yang terlibatlah, seperti Suruhanjaya Koperasi yang saya tengok Kementerian Angkasa dan juga Maktab. Ini semua dasar yang disediakan oleh pihak kerajaan memang menggalakkan pertumbuhan koperasi. Dan saya yakin koperasi akan dilihat sumbangan cukup besar di mana di negara-negara yang kita akan pergi lanjut khusus dalam KDNK sekejap lagi. Jadi kekuatan koperasi kini dalam sektor perkhidmatan, khususnya dalam bahagian perkhidmatan kewangan, menyumbang sehingga 64% kepada jumlah perolehan koperasi pada tahun 2009. Dan perolehan ini dijaga oleh 577 koperasi kredit dan perbankan ke 8% daripada jumlah koperasi berdaftar dengan jumlah perolehan sebanyak 5.71 bilion. Tapi Datuk, adakah perkhidmatan kewangan sahaja merupakan penyumbang utama, ataupun ada lagi bidang-bidang lain yang menyumbang kepada perolehan koperasi? Sebab kebanyakan masyarakat kita, mereka menganggap bahawa koperasi ini sebagai sumber pinjaman kewangan, macam Anung lah pula. Jadi pandangan dalam hal ini? Sebenarnya koperasi tumbuh di atas hasrat tujuan pembunuhan yang berbeza. Kalau koperasi itu koperasi kredit, aktivitinya kredit. Koperasi pertanian, aktivitinya pertanian. Dan perumahan, aktivitinya perumahan. Jadi masing-masing koperasi berdasarkan kepada apa tujuan pembunuhan yang ditubuh. Jadi kita sebut tadi koperasi kredit. Memang di Malaysia koperasi kredit amat berjaya. Lebih daripada 570 buah koperasi kredit berjaya. Kejayaan koperasi kredit ini berpunca daripada sistem yang disediakan oleh kita. Kita tak boleh harap kalau pinjaman biasa tanpa sistem pembayaran yang tak akan dilaksanakan dengan jalan lancar. Oleh itu Angkasa menyediakan perkhidmatan potong gaji dibantu oleh AG Accountant General untuk memberi kemudahan kepada semua peminjam-peminjam koperasi dibayar kepada koperasi
diurus oleh angkasa. Ini menunjukkan kejayaan kita bukan hanya kerana kemudahan diberi, kerana sistem. Kalau tanpa sistem potongan gaji, saya rasa akan timbul masalah MPR. Jadi oleh itu hari ini kita boleh sebut kejayaan angkasa bermula pada tahun 1975. Kita buat potongan hanya 1.5 juta sebulan. Hari ini hampir 1 bilion sebulan. 1 bilion sebulan. Jadi ini jumlah yang besar, dan jumlah ini merupakan kemudahan yang diberi kepada semua koperasi kredit. Sebab itu koperasi agak baik daripada yang lain. Tapi koperasi lain berjalan terus. Koperasi pertanian, koperasi perumahan. Jadi kita lihat penanaman padi juga. Angkasa telah menganjurkan konsortium koperasi penanaman padi negeri, konsortium penanaman padi koperasi penanaman padi negeri Perlis. Jadi juga berjalan. Tapi oleh kerana kejayaan koperasi ini juga kerana sistem. Jadi kita telah setkan satu sistem di mana pembiayaan kita bagi kepada koperasi itu dia bayar melalui sistem bernas. Bernas satu sistem. Dia jual kepada bernas akan potong bayar pinjaman yang kita bagi dan dia akan ambil yang baki. Oleh itu sistem terbaik. Dengan sistem terbaik kejayaannya akan berjalan. Baik, dan bila Profesor Datuk ada menyebut soal angkasa, baik, Datuk kata bagaimana boleh wujudnya angkasa ini? Sebab mungkin penonton tertanya-tanya, kita dari bersama koperasi tiba muncul persoalan angkasa ataupun yang mempunyai Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad yang dikenal sebagai angkasa. Bila Datuk kata berkongsi pada penonton, apakah itu angkasa dan bagaimana angkasa berperan dalam soal koperasi dalam negara? Dia macam juga di negara-negara lain. Kita tahu koperasi ini ada beberapa kategori lah. Pertama koperasi asas, koperasi menengah dan juga koperasi efek. Jadi angkasa adalah merupakan koperasi efek di mana tugas dan tanggungjawab angkasa adalah lebih besar. Selain daripada kita mengadakan urus niaga, kita juga menjaga kepentingan koperasi, memastikan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan, memastikan supaya isu-isu yang dikemukakan oleh koperasi disampaikan oleh kerajaan, menjadi jurucakap koperasi Malaysia di peringkat antarabangsa. Ini peranan angkasa. Itu sebab angkasa ini diwujudkan bagi menjaga kepentingan koperasi. Dalam kata lain, angkasa ini sebagai payung pada koperasi. Jadi koperasi ini ada dua fungsi. Satu untuk pastikan kepentingan koperasi, yang kedua juga untuk membarui dalam deklarasi yang kita katakan deklarasi Putrajaya, di mana diselaraskan pengurusan kerja antara tadi saya sebut tadi Suruhanjaya Koperasi, Bangkat sama dengan angkasa. Yang angkasa diberi tanggungjawab untuk juga menggerakkan koperasi dalam perniagaan. Dalam konteks ini koperasi angkasa telah mengadakan transformasi angkasa baru bila kita pindah akta angkasa dan mana membolehkan angkasa gerak cerdas dalam bidang perniagaan. Kerana kita tahu koperasi-koperasi yang kecil, untuk makluman tadi saudara kami, walaupun kita kata contribution atau sumbangan dari segi perolehan koperasi besar, tetapi sumbangan yang besar yang disumbang oleh koperasi kepada KDK datang daripada sektor perbankan. Sedangkan jumlah sektor perbankan, jumlah koperasi yang tidak banyak. Macam saya sebutkan tadi, dan doktor sebutkan ada 10,200 buah koperasi. Hampir 80% lebih koperasi-koperasi adalah koperasi yang mikro, yang kecil-kecil, koperasi keluarga, koperasi kampung. Tapi kita tidak boleh mengabaikan mereka. Kita kena bantu kembangkan mereka sebab mereka ini memberikan sumbangan. Pertama sekali mewujudkan peluang pekerjaan, membantu memasarkan produk-produk kampung peringkat yang lebih tinggi. Ini peranan dia. Jadi kita tak boleh lihat apa yang kita lihat sumbangan koperasi berdasarkan kepada perolehan saja. Tapi juga kita tengok sumbangan koperasi tanggungjawab sosial yang dibantu oleh, yang diwujudkan oleh sebab angkasa juga tidak melihat membangunkan koperasi besar, tapi juga kita membangunkan koperasi-koperasi yang kecil-kecil, yang 80% lebih, yang jumlah ahli yang juga besar. Saya lihat jumlah ahli yang terlibat dalam koperasi ini adalah besar juga dari segi kali ini juga dari segi force, dari segi kuasa tawar-menawar itu cukup besar dalam konteks negara demokrasi. Mereka ni boleh menentukan, bukan saja menentukan kepimpinan kerajaan, menentukan jenis kerajaan yang dikenal, tetapi juga
boleh menentukan corak ekonomi. Dan mereka ni jangan lupa kita juga sebagai ahli masyarakat iaitu pengguna. Jadi ini juga perlu Sebab dia. Datuk ada tambah. Saya menunjukkan bahawa dah boleh disebutkan tadi tentang banyaknya koperasi. Jadi kita lihat 10% koperasi yang besar. Jadi 90% koperasi menengah dan kecil dan sederhana. Ini yang perlu dibantu. Betul Angkasa mengambil inisiatif membantu koperasi kecil ini. Yang 10% tadi kita biarkan dia bagus sendiri. Seperti Bank Rakyat, Bank Persatuan, Telda, Teltra, Poli, Tetra, ini semua mampu betul juga. Tapi yang lain itu sederhana dan kecil. Dan mereka yang kecil ini harus kita bantu oleh Angkasa melalui program-program yang diatur oleh Angkasa. Dan kita atur program itu, koperasi ambil bahagian. Jadi baru ini kita telah menunjukkan sebuah koperasi pembiayaan syariah Angkasa. Seolah-olah bank koperasi. Dan katanya adalah Kopsha. Jadi Kopsha ini, alhamdulillah, setelah 30 tahun, telah berjaya mengumpul sebanyak 500 buah koperasi dari ahli. Itu agungan 2 minggu lalu. Jadi kita lihat kerana bantuan daripada Kopsha akan membantu menggerakkan aktiviti ekonomi koperasi masing-masing. Jadi ini merupakan satu transformasi yang dilakukan oleh Angkasa bagi membangkitkan gerakan koperasi keseluruhan, koperasi kecil. Jadi kita harap masa akan datang contribution kepada KDNJ negara sumbang oleh bukan hanya koperasi besar, oleh koperasi kecil juga. Sebab koperasi kecil selama ini dia kecil semangatnya sebab dia aktivitinya kecil. Betul. Bila kita pandu dia, bawa dia ke satu bisnes yang lebih besar, maka kita lihat dia juga boleh mengembang. Jadi contohnya yang kita buat, misalnya kita buat konsulting kooperatif dalam hari di Kedah dan Perlis. Konsulting itu TV yang besar. Jadi gabung oleh semua kooperatif dalam hari di Kedah dan Perlis untuk di bawah. Datuk Fatah, saya tanya tadi, kita duduk sembang pasal Angkasa dan sebagainya. Dah berapa lama Angkasa ni wujud? Silakan. Angkasa ni wujud pada tahun 1970 di mana ada kongres hasil daripada kongres koperasi dan dia diusi waktu yang kita masa tu dia betul mula-mula sekali dia dah yang dia profesional justice dan sekarang tahun 2013 maknanya dah 42 tahun. Jadi orang dah kalau 40 tahun tu dah matang lah. Jadi 40 tu dah matang. Dan kita lihat perkembangan Angkasa berkembang juga dari koperasi. Selain dia kalau kita lihat sekarang, selain daripada memainkan peranan di peringkat negara dan kita juga telah memainkan peranan yang besar dekat antarabangsa dan Ini level ni international. Jadi di dunia dia ada boleh kita kata sebagai macam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu lah koperasi yang dipanggil ICA International Cooperative Alliance. Jadi orang Angkasa atau pimpinan Angkasa sentiasa bertukar ganti duduk dalam komiti ICA sebab anggota macam anggota keselamatan lah, keselamatan dan kita memang ada antara dan ini menunjukkan periktirafan dan selain daripada itu saya sendiri ada peranan di peringkat ASEAN, APO dan Datuk Dr. Ali sendiri adalah lembaga di peringkat Asia Pasifik dan untuk makluman ahli koperasi kita telah pun berjaya memindahkan business office perniagaan Asia Pasifik yang sebelum ni di Singapura kita pindah ke Malaysia di mana di Angkasa ini yang menguruskan. Jadi alhamdulillah kita telah mula dan pegawai yang menjalankan operasi itu telah pun ada, pejabat ada dan kita rasa bangga kesan daripada itu orang koperasi Malaysia. Maknanya koperasi Malaysia boleh merebut peluang meroki potensi lebih 500 juta ahli koperasi di kawasan Asia Pasifik yang mengandungi 26 warga. Jadi Dr. Ali sebagai kawan-kawan daripada ini, kita yakin kita boleh membantu sumbangan, menyumbang kepada kerajaan untuk meningkatkan perdagangan di peringkat Asia APO dan koperasi sebenarnya. Inilah peluang pada mereka. Saya kira kalau kita buat kiraan yang mudah lah. Kalau kita kata koperasi Malaysia boleh pasarkan satu botol chili sauce, satu botol
kicap saja, Budu. abang bodoh ke caluk ke, kepada 500 juta orang ahli koperasi di dekat Asia Pasifik atau di Amerika. Yang ini Okey, lanjutan dari kami. Hasil daripada pemilihan pejabat ke Singapura ke Colombo, kita dapat komitmen daripada China. All China Federation. Ini sebuah negara yang besar. Ya, besar kecilnya penduduk segi pekerja dia. All China Federation Supply and Marketing Authority. Pekerja dia macam 1 asal million. macam Pekerja dia kira 1 million. Pekerja saja. 1 juta pekerja. Dia akan hantar seorang staf senior untuk pejabat ini. Dan Jepun pula, JCCU, Japanese Consumer Cooperative Union, akan hantar seorang staf. Kemudian Korea juga, APEC body akan hantar seorang staf. Jadi Malaysia akan bagi 2 staf, pejabat semua, tapi kita, dan jadi 5 staf akan ada. Indonesia pun nak hantar. Jadi tahan dulu oleh Sekretari Jeneral Asia Pasifik, Dr. Choi. Dia datang dalam bulan lalu, dia sebut, dia katakan kita akan mulakan perniagaan supermarket milikkan koperasi Asia Pasifik. Asia Pasifik dimulakan di Malaysia dengan shareholdernya Kuala Lumpur, itu Malaysia, Indonesia, Singapura dan semua negara sana. Jadi hanya kita untuk mewujudkan satu supermarket kooperatif akan milik kenyataan dan menetapkan di mana pemilikan shares bukan milikkan Malaysia saja, bahkan seluruh negara Asia. So kita bayangkan konteks halal hak ini akan berlaku. Apabila barang kita nak masuk ke negara kita bawa yang halal. Berarti barang Malaysia yang halal akan sampai Peluang Malaysia untuk menyampaikan barang halal kita ke negara mereka. Dan kalau mereka nak masuk negara kita juga, kita pastikan mesti halal. Jadi oleh itu two way, halal daripada kita dan halal daripada dia. Ini akan kita dalam. Dan bila kita berbicara soal yang besar disampaikan produk Malaysia ke seluruh dunia, dia bermula dari sesuatu yang kecil, di mana pendekatan koperasi ini dia mengamalkan sistem self-help ataupun bantu diri. Kalau demokrasi kita dengar from the people, for the people, by the people, saya kira koperasi pun ada miripnya. Kita untuk kita kepada kita. Dari kita untuk kita kepada kita. Jadi ini juga selaras dengan konsep keadilan dan kesamaan dalam Islam. Boleh kita ulas dulu dengan soal koperasi ini, khususnya mereka yang ada kesenangan besar. Jadi kalau kita lihat dari segi prinsip koperasi, koperasi merupakan sebuah syarikat hak milik bersama. Kita sebagai pemilik, kita juga sebagai pelanggan. Dan kita tengok demokratiknya, menjadi ahli tidak boleh dipaksa. Semua orang boleh ahli dengan syarat kepada. Tapi dia tidak mempunyai otonomi dan tidak mempunyai kuasa lebih. Kalau dia buat tahu banyak mana uang yang dia masuk dalam koperasi, dunia dia tetap tutup. Berbeza dengan syarikat, very demokratik. Dia boleh dipimpin, dia boleh kena pimpin. Oleh itu bersedialah menjadi sebagai dipimpin atau jadi pemimpin. Bagi mereka yang kelayakan boleh memimpin. Jadi oleh kerana prinsip itu, semua sama rata dan semua mesti subscribe kepada aktiviti koperasi. Dia akan mendapat pulangan balik daripada action yang dilakukan. Jadi oleh demikian, saya rasa ini cantik berbanding dengan syarikat swasta yang dikontrol oleh orang tertentu dengan milikkan mereka saja dan mereka kontrol shares syarikat. Dia ada sense of belonging. Baik, Datuk Fatah, Datuk ada sebut soal sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar, PNK. Jadi, Suruhanjaya Koperasi Malaysia menetapkan sasaran menjelang tahun 2020, bidang koperasi akan menyumbang kurang-kurangnya 10% pada dasar keluaran dalam negara kasar. Jadi, apakah peranan angkasa di dalam merealisasikan visi ini dan bagaimana kesannya kepada rakyat Marhain khususnya makcik-makcik di kampung? Itulah seperti mana yang saya sebut dahulu tadi dari segi perkembangan, insyaAllah hasrat itu saya hasrat yang hendak insyaAllah tercapai nanti di sambung macam saya kata tadi, di sambung angkasa, MKN dan sebagainya. Itu memang berbuah hati dengan peranan yang dimainkan oleh SKN, MKN, dan kita harap kita juga memang berharap dan menaruhkan hubungan kuat daripada pihak kerajaan. Kerana kita tahu bahawa antara masalah besar kita nak membangun koperasi iaitu modal. Jadi saya juga mengharapkan dan kita pun mengumpulkan masalah kepada Yang Amat Datuk Seri Najib, waktu perjumpaan Datuk Seri Najib pada hujung tahun lepas untuk memiliki PN Angkasa, dan Datuk Seri Najib sendiri pun memang memperakui dan memang memberi perhatian tentang pentingnya peranan angkasa dan sumbangan sektor koperasi ini dalam untuk mencapai matlamat yang saya sebutkan tadi.
kita lihat sekarang ni kita ada tabung modal persaingan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada menerusi Suruhanjaya Koperasi kepada koperasi itu. Kita cadangkan supaya dia tingkatkan lagi lah jumlah tabung itu supaya lebih banyak koperasi dapat itu. Dan juga kita berharap supaya kerajaan memikirkan supaya Suruhanjaya Koperasi itu peranan dia diperluaskan lagi. Kita berharap supaya bidang kuasa yang lebih besar dan juga akses untuk pejabat-pejabat SKN. Kita nak kalau boleh pejabat-pejabat SKN ada di tiap-tiap daerah, dan kita nak supaya dia sekarang ni SKN ni ada di peringkat negeri dan wilayah, tapi peringkat daerah belum lagi, dan kita harap supaya ditambahkan ketentangan. Dan yang penting kita nak supaya pegawai SKN di peringkat daerah tu di-upgrade juga jawatan dia, sebab sekarang ni jumlah koperasi dah saya perlu kata tadi 10,200. Dan sekarang ni SKN pegawai saya tahankan sekitar dalam 3,000. Tak boleh nak fokus. Jadi saya perlu dan angkasa ni sebagai Balai IPAC kita tak mampulah untuk mengcover semua. Tapi kita sentiasa menyokong SKN. Selain daripada itu juga saya minta kajian supaya melihat peranan yang mainkan oleh penyumbang pegawai pengembang koperasi yang dilantik oleh kawasan parlimen masing. Mereka ini memenuhi peranan untuk memastikan kejayaan koperasi di segi pembangunan kerajaan. Ini penting saya percaya. Dan selain daripada itu juga untuk memastikan KDK tambah sumbangan pada KDK meningkat. Saya lihat peranan koperasi sekolah juga kita tidak boleh kesampingkan, sebab peranan koperasi sekolah walaupun ahli-ahlinya bahagian besar pelajar sekolah, lihat sekarang koperasi sekolah bukan macam dulu. Kalau dulu koperasi sekolah hanya menjalankan kegiatan jualan secara alat tulis, pensel, buku, alat tulis. Tapi sekarang kita lihat koperasi sekolah ada yang komersial yang membuat kegiatan yang besar, jualan barang puluhan untuk warga sekolah, warga kaki tangan sekolah yang boleh memberikan peluang untuk boleh kembangkan lagi. Turnover dia telah meningkat. Ada koperasi yang sampai turnover dia sampai 1 juta. Sekolah menengah kota baru. Turnover dia lebih daripada laboratori dan sekolah menengah termin di Pahang itu sama ada. Jadi kita dapat ada sekolah yang mencapai tinggi oleh kerana aktiviti mereka. Dan saya lihat apa yang anak kita sebut tentang modal, dia merupakan di antara cabaran yang dihadapi oleh angkasa. Dan selain daripada cabaran tersebut, ada juga mulut-mulut yang bercakap bahawa sistem koperasi adalah sistem skim cepat kaya dan sebagainya. Bagaimana Datuk menempelak tuduhan sebegini dan cabaran-cabaran lain daripada faktor modal, faktor tuduhan skim cepat kaya, cabaran? Sebenarnya koperasi dijalankan di KPR mengikut peraturan koperasi. Uang dimasuk sebagai shares, sebagai simpanan dan sebagainya. Kemudian itu ada pun yang kait aktiviti cepat kaya itu ialah aktiviti koperasi yang menyelir. Mereka sendiri menggunakan nama koperasi dan semasa yang sama untuk aktiviti yang tidak cocok. Tapi hari ini saya kata tak mungkin lagi kerana SPM begitu kuat kawalannya, kawalan yang ketat berbanding dengan 10 tahun lalu. 10 tahun lalu agak bebas. Jadi masing-masing buat sendiri sehingga jadi peristiwa itu dapat diteris baru dapat diberhentikan. Sekarang ini pantauan kita. Saya rasa betul SPM buat sekarang dan puji aktiviti mereka kerja kuat memastikan aktiviti koperasi berjalan dengan dan Datuk Fatah, dalam dasar koperasi 2011 dan 2020 dia nyatakan ada 5 teras strategik pembangunan koperasi, dan salah satunya yang saya tertarik ialah bila dinyatakan meningkatkan keyakinan masyarakat termasuk penonton sekarang terhadap gerakan koperasi. Bagaimana Datuk melihat gerak kerja strategi ke arah merealisasikan teras tersebut? Ialah salah satu daripada yang boleh masyarakat pasti yakin pada kita yang melihat sumbangan yang boleh diberikan oleh masyarakat. Macam disebutkan tadi, kita tahu sekarang ni jumlah keahlian dan meningkat, turnover dan meningkat. Ini salah satu daripada perkara yang boleh menarik keyakinan masyarakat. Dan masyarakat juga ingin melihat kalau dia katalah dia masuk koperasi, apa yang dia boleh dapat. Kita laksanakan itu yang koperasi perlu buat.
koperasi, salah satu daripada ciri-ciri yang perlu ada pada ialah untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Ini penting. Dan koperasi bukanlah macam apa ni syarikat biasa, kita labur dalam tu duduk diam, Bila kita buat apa? tak buat apa. Kita koperasi. Jadi kita lihat sekarang main menggerakkan benda itu. Itu sebab bila ada apa ni suara-suara sumbang yang mempertikaikan peranan sektor koperasi, saya ingat ini satu yang saya kira sebenarnya dia rasa dah kesan peran koperasi itu pada saya. Dia rasa itu kalau dia lihat dari segi bila khususnya bila ada usaha-usaha tertentu untuk apa ni memboikot ataupun menaikkan harga barang-barang, ya, sektor koperasi bersedia. Saya pernah meminta kajian memikirkan supaya kita koperasi mewujudkan kegiatan atau aktiviti penggunaan. Jadi kita berselesaikan masalah orang rakyat untuk akses pada barang-barang puluhan harian. Kita boleh buat. Dan ini boleh kita selesaikan masalah yang kadang-kadang sengaja diwujudkan oleh pihak tertentu yang ada usaha kadang-kadang dia macam nak menggugat situasi semasa. Saya kali ini saya kuasilah satu apa ni instrumen yang boleh kita gunakan untuk pastikan rakyat mendapat apa nama ni kajian meleset pada rakyat untuk menyelesaikan masalah itu boleh menyelesaikan masalah manipulasi harga. Antara aktiviti yang kita buat sekarang ialah mewujudkan koperasi sekolah itu untuk kembangkan aktiviti daripada jualan sendiri kepada penjualan barang-barang produksikan. Datuk, kita akan sambung lebih lanjut tentang koperasi sekolah sekejap lagi. Apapun para penonton, kita berehat seketika. Dan bagi anda sedang menonton, jangan ke mana-mana. Teruskan menonton rancangan Bicara pada Malam ni. Tuju kembali ke pentas bicara. Dan sekarang saya menerima satu soalan dari penonton. Ada penonton bertanya, Datuk, apakah peranan angkasa dalam memajukan koperasi sekolah? Soalan yang cukup signifikan dengan apa yang saya bangkitkan. Sebenarnya koperasi sekolah merupakan jumlah yang agak besar di negara kita. Mengikut jumlah yang ada 2,400 buah sekolah. Dan semua sekolah itu tahun 1969 diwajibkan oleh kerajaan membuatkan koperasi. Daripada jumlah tersebut 2,250 lebih kurang menjadi ahli angkasa. Oleh itu angkasa mengambil inisiatif membangunkan perniagaan di koperasi sekolah dengan mengembangkan aktiviti perniagaan yang sedia ada. Selama ini mereka hanya berniaga stationery saja. Jadi dah mula masuk barang-barang mungkin dengan kata yang apa disebutkan tadi. Saya harap tidak ada lagi suasana di mana menjelang hari raya barang tidak dalam pasaran. Kalau berlaku itu, sekolah boleh menampung keperluan tersebut. Jadi ini merupakan satu bidang perniagaan baru di samping aktiviti yang lain yang telah kita layakan di sekolah. Dan teman-teman melihat ini sebagai peluang besar pada perniagaan khususnya masyarakat berniaga. Macam Dr. sebutkan jumlah koperasi sekolah itu besar dan ahli koperasi sekolah sendiri pun 2 juta lebih. Dan kalau kita lihat 2 juta lebih sekolah. Dan kalau kita lihat pada statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi pada akhir tahun 2012, koperasi sekolah telah membuat perolehan dari segi turnover banyak 285 juta. Itu dari segi perolehan. Saya ingat ini bisnes yang tadi yang banyak kan tradisional tadi. Dan kalau kita lihat potensi kita tahu, katalah 2 juta pelajar sekolah sebagai mewakili buah keluarga. Mana 2 juta buah keluarga. Cuba bayangkan satu keluarga ada 5 orang atau 4 orang. Darah 5. Kita ada berapa? Kita ada koperasi sekolah je boleh akses kepada 5 atau 10 juta. Separuh rakyat Malaysia. Jadi ini boleh menyelesaikan masalah manipulasi yang disebutkan oleh Prof. Datuk Ali. Kita tahu sekarang usaha telah dibuat oleh pihak angkasa. Kita nak koperasi sekolah juga akan datang membekalkan uniform pada ahli. Besok pelajar-pelajar nak beli uniform sekolah, dia beli dekat koperasi sekolah. Dia nak apa ni? Harga pun terkawal. Harga kan kita beli secara ikhlas. Kita juga menggalakkan koperasi sekolah merupakan apa ni gabungan koperasi-koperasi di peringkat negeri ataupun peringkat pusat. Di mana dengan adanya konsorsium ini kita boleh minta kerajaan memberikan apa ni import AP kepada koperasi-koperasi untuk import kain, untuk import apa ni peralat tulis dan sebagainya. Jadi kita tahu kalau kita beli secara bukan dengan kita beli secara dengan surat untuk harga yang lain.
Yang ini patut, yang ini saya lihat potensi. Ini yang kadang-kadang boleh merasakan mereka-mereka yang bukan koperasi merasakan ini yang ancaman yang ada pada koperasi. Cuma sekarang ni kita Angkasa perlu gerakkan sedikit kesadaran. Kerana mungkin sebelum ni mereka melihat koperasi sekolah ni hanya sebagai satu kegiatan co-curriculum. Bukan secara serius. Dan saya lihat sekarang pihak kerajaan Malaysia, pihak guru-guru yang terlibat koperasi sekolah di Malaysia. Dan kita di Angkasa memang memperjuangkan salah satu daripada usaha Angkasa membantu sekolah memperjuangkan kepentingan koperasi sekolah. Kita rasa banyak terima kasih pada guru-guru yang terlibat dalam koperasi sekolah. Dan saya pun nak mencadangkan supaya kerana di sekolah sekarang ni ada guru penolong kanan sokan di sekolah. Saya juga mencadang, saya pun pernah mencadangkan, dan ini perjuangan kita nak minta supaya ada guru penolong kanan koperasi. Kita nak Kementerian Pelajaran untuk mengambil kira beri sikit ruang masa untuk guru daripada koperasi. Koperasi sekolah bukan saja menjana keuntungan kepada memberi dividen kepada ahli-ahli, tetapi banyak membantu pembangunan koperasi pembangunan sekolah. Saya boleh bagi contoh. Di antara ni, koperasi membiayai program kecemerlangan. Koperasi sekolah membiayai program keceriaan. Koperasi motivasi macam yang Angkasa selalu buat. Itu sumbangan daripada sektor koperasi. Jadi saya percayalah kalau kerajaan itu, sebab baru-baru ni saya pun agak terpanjat juga, dan saya minta supaya pihak Kementerian kajilah ada keliling daripada pihak Kementerian Pelajaran untuk menegak baik koperasi sekolah menjual bahan-bahan makanan dan minuman. Kita minta kaji semula. Ini kononnya memberi ancaman kepada kantin sekolah. Jadi dikatakan ada bantahan daripada pihak Persatuan Kantin Sekolah kepada kementerian, kerana dia kata koperasi menjadi ancaman. Pada saya, yang penting kita bukan nak kena jaga, kita kena jaga koperasi, kerana koperasi ini adalah milik orang ramai, memilih pelajar sekolah tu. Saya cadangkan kalau itu jadi masalah, saya cadangkan supaya pengurusan koperasi sekolah diserah, pengurusan kantin sekolah diserah kepada koperasi. Bukan terpulanglah pada koperasi sekolah sama ada nak buat sendiri ataupun dia mencari operator. Isu ni jadi boleh selesai masalah ni. Sebab dulu pun pengurusan kedai buku sekolah diuruskan oleh pihak luar. Tapi bila pengurusan kedai buku sekolah diserah pada koperasi, tak timbul masalah. Jadi ini saya lihat, saya harap pihak Kementerian Pelajaran melihat memberikan keutamaan kepada koperasi. Kerana kebijakan koperasi ini adalah merupakan dasar kerajaan. Dan kita jaga kepentingan koperasi, menjaga kepentingan orang ramai. Ini penting. Dan satu lagi perkara sebenarnya pada koperasi sekolah memberi faedah banyak kepada rakyat marhai. Satu lagi ialah bagaimana koperasi ini membantu masyarakat bawahan ialah dengan wujudnya pusat dialisis menjadi Temerloh. Dan apa boleh tak Datuk meneruskan soal ini, bagaimana rakyat mendapat faedah daripada koperasi ini? Satu daripada aktiviti Angkasa untuk diikuti oleh koperasi. Bila kita buat program itu, kita harap koperasi lain ikut sama, bukan strategi yang nak buat. Jadi kita sebagai model untuk diikuti. Jadi kita telah mulakan pusat dialisis di Angkasa di Temerloh. Kita ada lagi pusat dialisis Angkasa di Pulau Pinang. Ini belum berjalan lagi, tapi di Timur dah berjalan. Yang kita lihat dengan dialisis ini, kita boleh memberi ruang kepada koperasi-koperasi lain. Ada 30 koperasi sedang berdaftar untuk membuka dialisis center bagi koperasi masing-masing yang dibimbing secara sterilize manajemen oleh Angkasa sendiri. Jadi kita lihat kita bagi peluang itu. Saya katakan kami pegang prinsip. Kalau kita nak buat sesuatu itu, kita mesti buat A sampai Z. Maksudnya kita mesti pastikan misi dialisis itu kita import direct. Tak mau mengambil daripada orang tengah. Kemudian pakai buang, barang pakai buang pun juga kita import direct. Akhirnya kita dapat, kita boleh kurang 25% daripada apa yang berlaku pasar. Hasil kita import direct. Satu produk kecil RM25 satu. Dia boleh jual RM150. Jadi ini menunjukkan bahawa harga mereka terlalu tinggi. Jadi kami ambil pastian bahawa kita akan dapat dikurang sampai 20%. Bagi mereka, ada juga penonton tanya, pusat dialisis adakah ada untuk anggota koperasi saja ataupun dibuka untuk awam? Kami terbuka kepada semua, dan
mereka dikenakan bayaran mengikut standard yang dikenakan. Biasanya dibayarkan oleh susu, oleh kerajaan, oleh zakat. Tapi kalau mereka tak dapat bayaran zakat, apa pun tak dapat, angkasa ada. Kami kita ada tabung khas. Yang tabung infak al-wakaf yang telah kita lancarkan dulu, itulah tabung wang yang akan digunakan untuk membiayai mereka. Tapi sekarang ini belum ada lagi. Jadi wang itu kita standby. Jadi kalau ada mereka yang mendapat khidmatan pada kita sendiri, dia pun tak boleh nak bayar, kita akan bayar sendiri. Yang kata itu cuma lah. Jadi ini merupakan dasar angkasa. Apabila kita buat sesuatu, perkara itu harus diikuti oleh koperasi lain. Sebab koperasi lain tak begitu ada nampak maklumat tersebut. Jadi kita kena beritahu kepada mereka sebagai kedua hasanah bagi mereka. Baik. Dan Datuk Fatah, dalam round-round takhir ini, seperti mana Datuk sebut tadi, bahawa koperasi ini merupakan dasar kerajaan, dasar negara. It's a federation in the state dasar. Pada tahun 2006, koperasi di Switzerland menyumbang sehingga 16.4% kepada keluaran negara ini. Dari segi keanggotaan koperasi lebih 40% daripada jumlah penduduk Kanada terlibat dalam gerakan koperasi. Justru Datuk, ini saya dapat simpulkan bagaimana besarnya peranan koperasi kepada semua negara. Jadi pesanan Datuk kepada para penonton, khususnya penggerak koperasi, agar melipat gandakan kemajuan, komitmen dan juga kesungguhan untuk memperhebatkan gerakan koperasi. Macam harapan penyesalan dan harapan angkasa dan juga harapan kajian, saya percaya kita nak koperasi ini nampak signifikan, dan oleh itu saya kait dengan adanya dasar kerajaan yang disediakan, dengan adanya lentera yang telah diusulkan, insyaAllah ini dapat dicapai. Dan saya percaya kita juga boleh, koperasi negara Malaysia juga boleh macam memberi sumbangan macam di negara-negara lain dengan adanya program yang disebutkan dalam sebelum ini tadi, apa yang kita laksanakan. Dan saya sendiri pun berharap supaya khususnya pembuat dasar, pemimpin politik dan mereka-mereka yang bersifati dengan koperasi usulnya, supaya memberikan sokongan padu kepada angkasa sebagai koperasi, tak berusaha pembangunan perdagangan dalam negeri dan koperasi yang berwujudkan kerajaan untuk bangsa koperasi. Bagi saya, tanggungjawab memajukan koperasi bukan terletak pada agensi-agensi yang saya sebutkan. Ada tanggungjawab kita semua di negara kita. Maksudnya jabatan yang lain. Saya bagi contoh, kita terima kasih kepada Kementerian Luar Bandar, walaupun koperasi itu bukan keseliaan dia secara langsung, tetapi dia bantu contoh FEDRA, RISDA, FEDA. Begitu juga dengan Kementerian Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Jamil, kerana dia bersama-sama dengan angkasa membantu mewujudkan koperasi karya miskin. Begitu juga dengan Kementerian Pelajaran, memang jelas Kementerian Pelajaran tinggi. Jadi juga kementerian-kementerian lain supaya sama-sama. Jangan mereka menganggap memajukan koperasi tugas kementerian yang berkenaan saja. Dan sediakan dana dan bantuan, sebab kita koperasi tak ada rekod, tak pulang, kita pinjam, kita bayar balik. Ini tugas koperasi, saya percaya. Dan juga kita harap supaya kalau sekiranya ada peraturan undang-undang dasar yang tidak mesra koperasi, dihapuskan, ditambah kebaikan. Kalau contoh bila kita nak mohon untuk penunjukan LC, suka nak dapat LC, jadi itu satu hal. Begitu juga dengan dasar-dasar lain. Jadi saya percayalah kajian di bawah pimpinan Datuk dan pimpinan sentiasa bersama-sama dengan kita. Dan itu saya rasa kita sentiasa terbuka untuk mereka mengambil. Dan Datuk, pasti sekali kurang 1 minit menuju budaya kita. Datuk, silakan. Saya melihat masa depan belakang koperasi yang kita boleh sembilan lebih berdasarkan saya tadi. Pertamanya kerana penglibatan angkasa sendiri, saya setia terlibat dalam perniagaan. Saya yakin sebelum ini angkasa tak berniaga, maka koperasi di bawah 90% tadi tak boleh bergerak. Mereka tak dibantu dan disediakan cara membantu. Itu hari ini kita sibuk bank koperasi. Koperasi pembayaran secara angkasa macam bank. Nama bank tak digunakan oleh negara. Kita gunakan nama Kopsha ini. Inilah sebagai pihak yang untuk membantu. Jadi saya lihat
loyalty ataupun kesetiaan ahli akan mulai dibentuk. Mereka dah mulai lihat jadi ahli Kopsya segera, dan mereka dah harap Kopsya akan bantu mereka. Kopsya akan guide mereka untuk mendapat pembayaran dan terus menjalankan aktiviti mereka yang boleh pulang balik pembayaran. Jadi kita tak boleh lepas begitu. Kita bukan bank dia bagi loan. Kita bukan bagi loan, kita bagi share. Kita dalam konsep musyarakah musanah. Musyarakah itu equity financing. Sedangkan bank menggunakan debt financing. Bila debt financing dia bagi wang, diharap balik wang itu. Tak baik boleh. Ya, itu saya kena ada social life konsep tu itu Tengoklah. itu social life. Tapi mana konsep ini menguntungkan koperasi dan menepati tidak. Ya, Terima kasih. Kata Jari dan juga Dato' dari Fatah, terima kasih kerana bersama kami bicara. InsyaAllah kami doakan semoga angkasa terus maju mencapai bintang di angkasa. InsyaAllah. Baik, para penonton sahabat sekalian, sebagai kesimpulan, mari kita renung satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini adalah riwayat Ahmad, Al-Bazzar dan juga At-Tabrani yang sahih. Kata Nabi SAW, Al-Tayyib Al-Kasbi amalu ar-rajuli biyadihi wa kullu ba'in mabrur. Yang bermaksud sebaik-baik kerja seorang insan itu adalah dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Dan insya-Allah koperasi menyumbang ke arah itu. Ayo sama-sama kita bermasyarakat yang berkoperasi dan kita akan melihat negara semakin maju kerana ekonomi Islam yang luar biasa. Terima kasih kerana menonton bicara. Berjumpa lagi di minggu hadapan di pentas bicara hanya di TV Al Hijrah. Segalanya bermula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.